Kita ketemu lagi dalam Bicara Agro. Untuk kali ini banyak persoalan mengenai anak ikan mati, kematian ikan. Kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Kita ulas sikit demi sikit, satu persatu. Apakah faktor yang menyebabkan kematian ikan ini dan bagaimana nak atasinya. Terus. Okey, yang ini anda nampak ada kematian anak ikan. Anak ikan yang ini berumur, bukan berumur Kalau nak kira umur ni di antara 3 hingga sebulan lah. 3 minggu hingga sebulan. Cuma yang ini kita nak fokus pada beberapa faktor. Kalau anda tengok ini adalah set RS yang saya guna pakai. Set kecil ni adalah untuk sementara, takungan sementara untuk anak ikan. Untuk saya, orang kata, membiasakan anak ikan ni dalam RS dan juga untuk memastikan anak ikan ni mendapat penjagaan yang baiklah di peringkat awal. Sebab tu saya menggunakan skop yang kecil, tangki kecil ni. Walaupun tangki kecil ni masih menggunakan sistem RS. Cuma yang ni skop, kita nak tengok apakah punca-punca yang sentiasa berlaku dalam kematian anak ikan. Okey, kebanyakan yang rata-ratanya daripada peternak baru nyatakan bahawa ini yang berlaku. Tak berapa nampak tak apa clear. Okey, tak apa clear. Kita cuba zoomkan dia. Apakah yang berlaku sebenarnya yang kita perlu nampak ataupun kita perlu perhatikan. Kita cuba. Kalau anda nampak, kematian ikan ni adalah waktu pagi. Sekarang ni waktu petang. Okey, mungkin nampak lebih jelas sikit. Kalau anda tengok yang ini yang 3 ekor ni sebenarnya hampir sama je keadaan kematian dia. Faktor dia hampir sama. Kalau nampaknya adalah kita tengok di bawah perutnya ada kehijauan. Kehijauan ni sebenarnya adalah hempedu. Hempedunya pecah yang kita nampak di sekitar di bahagian perut ikan ni di bawah lah. Perut ikan tu di bawah. Jadi kita nampak memang hijau semuanya. Dan hijau ni, kematian anak ikan ni jelas kematian anak 4 ekor ni adalah untuk tangki ni. Tangki ni mempunyai lebih kurang 100 lebih. 100 lebih ekor ikan. Nak kira saya rasa lebih kurang dalam 150 sebab saya bahagikan dua daripada plastik 300, jadi lebih kurang 150 ekor. Tapi kematiannya untuk seminggu ni baru hanya 3 ekor ini. 3 ekor ini 3 ekor dalam masa tempoh 7 hari di dalam set ini. Tapi di dalam hatchery ataupun pusat pemenihan dah mencapai umur 3 minggu hingga 1 bulan. Cuma dalam set ini baru masuk 7 hari. Kematiannya 3 ekor sahaja. Yang ini semalam. Ini pagi ni. Jadi kematian 4 ekor lah. Total 4 ekor, jumlahnya 4. Jadi kalau ikut kiraan saya, sebab semalam sebelum saya pergi malam semalam, petang waktu petang, saya memberi makanan yang agak banyak sedikit berbanding dengan hari-hari sebelumnya. Sebab saya tengok ikan ni terlalu lapar. Ikan ni, kena tengok faktor ikan juga. Kalau begini, nampak dia berenang. Sebab kita bahari dekat, jadi dia agak malu lah. Lebih kurang malu. Cuma dia berenang di pertengahan air. Tapi dia masih berenang, aktif. Kalau anda tengok ini, ikan aktif, tapi kita mendapat kematian perut hijau. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Inilah faktor-faktor kita nak diagnose apakah sebab ikan ini mati. Adakah disebabkan oleh puncanya air? Adakah puncanya air? Ataupun disebabkan faktor lain? Sebab kita tak boleh melihat kepada satu skop saja ataupun satu faktor. Sebab kena ingat dalam keperluan ternakan ikan ni, terutama sekali tilapia, kita kena pastikan juga antara yang penting pH, amonia, nitrat, DO water ataupun kadar oksigen dalam air terlarut, suhu air dan juga faktor luaran. Itu faktor air, dan faktor luaran adalah bagaimana cara kita memberi makan. Berapakah kadar dia? Apakah saiz pellet yang sesuai? Berapakah protein yang sesuai?
Itu sebenarnya yang perlu kita mengambil kira. Bila kita mendapat kematian begini, bila nak diagnose, kita tak boleh kata bila berlaku kematian 3 ekor dan 4 ekor ni, adakah disebabkan oleh keperluan air? Keperluan air. Jadi banyak persoalan ditimbul di sini. Pada pandangan saya, yang ternak ni hampir beberapa tahun sekian, untuk kematian anak ikan yang sedemikian memang akan berlaku disebabkan kerana saiz yang kecil, dan juga kalau hadir daripada awal, anda bawa balik tu masuk dalam tank kita ni, kemungkinan faktor ikan tu dah memang letih di dalam beg plastik yang dibawa daripada pembekal, daripada pusat pembenihan ataupun hatchery. Jadi itu faktor yang pertama. Jadi bila kita nak diagnose yang 7 hari dah ni, 7 hari dalam ni, apabila hanya mati begini sahaja. Dan juga kita kena ingat, bila saya ingat semalam, memang saya ada terlebih sedikit memberi makanan ikan. Sebab saya tengok dia terlalu aktif, saya bagi banyak. Jadi pada ketika itu kita tak perasan bahawasanya ikan ni memang dia makan je. Makan je kerja dia. Ikan tilapia memang kerjanya makan, kuat makan. Selagi kita bagi, dia akan makan. Ini pun selepas makan, lepas tu dia berada di dasar, di pertengahan air. Cuma kalau bagi lagi memang tetap makan. Bila ikan yang besar, sebab saiz dalam ni bercampur-campur, saya tengok ada yang saiz dah besar dan saiz yang kecil, iaitu saiz yang lebih kurang besar ni. Tapi ada yang saiz yang besar-besar, bercampur. Ikan yang besar, dia dapat menahan daripada dos yang kita beri lah, sukatan yang kita beri. Tapi ikan yang kecil begini, mungkin bagi dia hanya cukup memakan 1 pelet, contoh. Tapi dia dah makan 3 pelet disebabkan oleh makanan yang kita tabur ni terlalu banyak. Jadi dia sifat dia makan je lah. Makan dan terus makan. Dan akhirnya pada suatu ketika kena ingat, protein dalam dedak ikan tu agak tinggi, 32-30%. Adakah anak ikan ni mampu untuk menahan protein dan juga mampu untuk melakukan pertumbuhan dengan baik, dan juga secepat mungkin pertumbuhan dia. Jadi sebab itulah antaranya adalah bagi saya, bila saya dapat perut hijau ni, saya ingat balik. Bila saya ingat, memang semalam saya bagi overdose. Jadi antara faktor yang hijau ni adalah overdose, ataupun kita terlebih beri makan, ataupun kita tak bagi lebih makan, dia yang makan lebih. Macam tu. Kadang-kadang kita bagi cukup makanan dia yang nak makan lebih. Ni, si 4 ekor ni nak makan lebih berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Itu faktor pertama lah kalau perut hijau ni. Dan kematian-kematian lain daripada perut hijau ni, saya tak nampak perkaitan di antara faktor lain, faktor-faktor keperluan air. Tapi kalau nak tahu faktor keperluan air, kena uji lah. Faktor keperluan air ada macam pH, amonia, nitrat, suhu dan juga DO water. Untuk DO water, saya memasukkan secara ventri. Ventri yang anda dengar bunyi ni, yang berbunyi ni adalah bubble daripada secara ventri yang dikolek daripada di sinilah, oksigen dikolek daripada sini. Nampak? Bila saya tutup ni tak ada berlaku oksigen masuk. Ini adalah nama ventri untuk memastikan oksigen di dalam ni mencukupi lah. Dan untuk ternakan air tawar ni, oksigennya adalah perlu lebih daripada 4 ppm. Cukup tinggi. Bukan rendah, cukup tinggi. Dan juga kita tidak digalakkan memberi tekanan kepada anak ikan ni secara air yang berkocak kuat, sebab akan menyebabkan ikan ni stres dan juga boleh menyebabkan kematian. Itu pun kena tengok juga faktor. Sebab tu bila nak diagnose sesuatu kadar kematian ni, bukan hanya boleh kepada keperluan air ni, kita kena tengok diagnose juga, adakah kita memberi tekanan kepada ikan ataupun memberi stres. Terutama sekali kita beri bubble yang agak kuat. Sebab tu bubble tu kita kena kontrol. Untuk bubble oksigen dia kita kena kontrol mengikut saiz ikan sebenarnya. Jangan terlalu kuat pada saiz yang kecil begini. Memadai sekadar mencukupi oksigennya. Oksigen yang mencukupi. Dan juga untuk memastikan bahawa faktor lain dipatuhi, kita kena sukat. Jadi saya syorkan kepada rakan-rakan peternak yang lain,
untuk mendapatkan analisis yang tepat, anda memang tak boleh lari, memang kena labur sedikit membeli test kit. Test kit yang utama sebenarnya adalah pH dengan amonia, iaitu yang kita biasa test untuk memastikan bahawa ketepatan apakah penyebab utama bila berlaku kematian. Bukannya kita terus menyatakan bahawa kematian ini berdasarkan oleh sebab itu. Itu tu mungkin kumpulan air. Ingat kumpulan air tadi pH, amonia, nitrat dan juga kadar oksigen dan juga suhu. 6 kumpulan air. Lepas tu faktor-faktor luaran. Faktor-faktor luaran kita bagi stres dan juga kita beri makanan yang overdose ataupun ikan sendiri makan overdose. Ikan tu makan. Itu pandangan saya lah secara peribadi. Apa-apa pun, walaupun anda ternak sekecil-kecilan di rumah, pastikan anda pada test kit minimum. Anda kena ada pH test kit, anda kena ada ammonia test kit. Itu minimum. Barulah anda menguji, anda tahu ketepatan apakah yang berlaku di dalam set anda. Sebab set anda bukan set saya. Jadi anda kena tahu set anda. Set anda mungkin tak sama dengan set saya, dan cara penjagaan anda mungkin juga tak sama dengan cara penjagaan saya. Itu pandangan saya. Mungkin ada pandangan-pandangan lain yang boleh kita bincang bersama. Sebab ikan adalah hidupan hidup, ikan hidup, dan juga kita dah tahu faktor-faktor aspek yang kita perlu patuhi, dan apakah perlu kita buat pembetulan sekiranya berlaku juga keadaan kematian yang agak tinggi. Okey, satu lagi. Untuk keadaan kematian saya meletakkan nisbah yang agak tinggi, iaitu 20%, supaya saya tak stres. Jadi bila ikan saya mati begini, saya tak stres. Jadi saya pun tengok balik, mati disebabkan oleh perut hijau, disebabkan oleh saya semalam saya bagi makanan terlebih ataupun ikan makan lebih. Jadi saya pun tak stres sebab saya dah letak 20% kepada kematian. Maksudnya ini saya anggap ini memang akan berlaku. Jadi tak stres lah saya. Kalau tidak, asyik bila mati seekor kita fikir stres. Kita fikir untuk pembetulan. Jangan stres, jangan risau, relax. Dalam ternakan ni kena banyak relax. Cuma kita kena buat pembetulan. Jangan terlalu orang kata confident. Kita ternak 100, kita masuk 100 ekor lah akan hidup. Itu alhamdulillah kalau berjaya. Tapi saya meletak kadar kematian agak tinggi, 20%. Maksudnya kalau saya tak 100 ekor, 80 berjaya hidup sampai tuai, itulah kejayaan pada saya. Masing-masing ada cara. Cara saya ternak ikan sebagai penghilang stres saya. Jangan kita stres disebabkan ikan, disebabkan oleh ikan kita mati. Beza. Itu pandangan saya. Mungkin pandangan anda pun juga ada. Masing-masing ada pandangan dan masing-masing ada hujah. Kita boleh berhujah. Kita mencari titik persamaan, bukan titik perbezaan. Itu yang penting. Kita jumpa lagi dalam bicara agro pada akan datang. Jumpa lagi.